pada pengumuman penjana baru-baru ini, antara lain yang diumumkan ialah sejumlah 35 juta ringgit diperuntukkan sebagai dana kandungan digital atau sebahagian daripada nama lain yang diperuntukkan untuk industri kandungan digital bagi semua pemain-pemain industri, termasuklah daripada syarikat besar kepada syarikat kecil dan juga individu-individu yang baru mahu bermula, khususnya di kalangan belia. Dan pada malam ini Darah Muda ingin bicarakan lebih lanjut tentang penjana belia untuk belia kreatif dan untuk industri kreatif. Dan pada malam ini bersama dengan saya dua orang intelektual yang sepanjang kami berbincang sebelum ke udara ni, saya pun rasa malu-malu dan rasa risau bersama dengan kami di Darah Muda merupakan Profesor Teknologi Dr. Ruslan Abdul Rahim, merupakan Dekan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi Mara Shah Alam, dan juga bersama dengan kami juga Profesor Madya Teknologi Dr. Syamsul Arifin, Pensyarah Kanan Jabatan Komputeran Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Terima kasih kerana bersama kami Prof. Doktor. Saya mungkin nak mulakan dulu dengan Doktor sebelum kita pergi kepada Prof. Saya ingat Prof banyak bercakap. Ada banyak idea-idea besar yang kita nak bincangkan secara lebih mendalam dan lebih teliti. Cuma saya tertarik pada tulisan Doktor pada Julai tahun ini di ruang rencana Berita Harian. Antara lain Doktor sebut ialah bahawa bila kita bicara tentang industri kreatif yang nilainya hampir 11 bilion ringgit sahaja di Malaysia sahaja, tapi dasar-dasar penjana itu hanyalah sebagai langkah permulaan, harus ada langkah susulan. Saya perlukan komentar dan penjelasan daripada doktor tentang apa yang doktor maksudkan dengan itu langkah awal dan perlukan kepada langkah susulan itu. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Bernama kerana menjemput saya untuk menghadiri sesi temu bual wawancara bersama Bernama. Jadi apa pandangan saya tentang dasar industri kreatif negara itu adalah sesuatu sebagai blueprint sahaja, tetapi yang melaksanakan adalah pihak-pihak kerajaan, termasuklah SKMM iaitu macam Multimedia dan SKMM, pihak multimedia, dan juga pihak-pihak NGO dan juga pihak-pihak yang terbabit, kerana kita ada dasar tapi kita perlu monitor dasar tersebut. Adakah dasar tersebut dicapai atau tidak dicapai? Apa yang saya lihat ialah dasar-dasar kita letakkan di dasar industri kreatif negara seperti yang telah dirancangkan lebih kurang 10-15 tahun yang lepas. Dasar-dasar tersebut tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Jadi kita dah ada satu kerajaan yang baru sekarang ni, kita dah ada satu organisasi yang baru, jadi kita perlu mengorak langkah. Terlebih-lebih lagi sewaktu COVID-19 ni, kita perlu satu matlamat dan tujuan untuk mencapai data tersebut. Jadi ini perlu dipersetujui dan perlulah dimonitor, kata orang dipantau, supaya kita tahu di mana apakah telah dilaksanakan setakat ini mengikut dasar-dasar tersebut, apa yang telah dicapai, apa yang tidak dicapai, apa masalah dia. Jadi jika perkara tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan juga pihak NGO, mereka dapat duduk semeja dan berbincang, saya rasa itu adalah lebih baik lagi daripada kita persoalan biarkan. Dibangkit kalau doktor itu menarik tentang bagaimana untuk memastikan dasar itu tercapai. Prof, saya nak bangkitkan tentang persoalan itu, tentang mengapa ia tidak tercapai. Adakah kerana kita punya perhatian itu tidak industri punya base, sebab apa yang diperlukan oleh belia pengguna net ialah suatu konten atau kandungan yang mengikut selera mereka. Tetapi dasar yang kita buat ialah sekadar untuk memenuhi kehendak dan kriteria birokrasi. Jadi dia tak matching. Jadi kalaupun kita cuba untuk membugar industri, tapi kerana dia tidak kena dengan selera pengguna, jadi akhirnya dia tidak berkembang. Apa komen Prof? Terima kasih Irfan dengan pihak Bernama lagi sekali. Saya rasa apa yang dikatakan, yang observation yang Irfan nampak tu memang amat, bukan hanya seorang lah, I think ramai pihak pun nampak seolah macam ada, bukan nak kata mismatch, tapi tak menepati 100% sasaran ataupun desired outcome-nya. Tapi saya kira dalam pandemik ni, seperti yang kita sembang awal tadi sebelum rakaman sebelum ni streaming ni kan, apabila berlakunya lockdown ni, creative industry just stop. Ramai orang termasuk bekas graduan daripada IPT dan sebagainya semua, tak tahu mana nak pergi, walaupun kita kata bangkitnya digital content memang berlaku, tetapi there's only so far you can go. Saya nampak
penjana ni adalah menjadi untuk pencetus untuk bermula lagi sekali lagi. Maknanya untuk kalau boleh dikatakan kickstart ataupun untuk memberi momentum. Okey, jadi macam banyak example kita tengok, okey, banyak ialah example case-case semua yang kita tengok ni, okey, di mana creative content tu maknanya dia revive balik. Dia revive balik. Sebab I think masa mula-mula tu mungkin bulan pertama, bulan kedua tu agak terkejut, merudum. Jadi orang semua pun kata macam nak bayar sewa. Jadi tak terjana pendapatan tu kan. Tapi itu keimbangan kita ada 35 juta dan setakat yang saya maklum setakat Jun dan Julai sahaja 7.5 juta sudah pun diberikan kepada industri. Tapi adakah itu akan memberikan kesan ataupun sekadar hanya report atas kertas? Itu keimbangan kita. I rasa ada basis, ada basis sebenarnya di situ. Tetapi yang dikatakan yang disbursement yang telah berlaku ni kan, spektrum kreatif industri ni luas. Ada yang dikatakan big players sampai ke, maknanya skala dia begitu luas sekali lah. Maknanya ada yang seorang buat TikTok channel sendiri. Betul. Okey, jadi tapi dia ada followers dia. Dan seterusnya lah. Jadi ini yang dikatakan, jadi kira disbursement ataupun pemberian penjana ni, ekonomi dan sebagainya, okey, dana ni perlu sampai kepada this whole spectrum. It's not going to be, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Okey. Apa yang dikatakan, mungkin kita perlu tengok mekanisme dengan apa yang telah pun dikeluarkan. Okey. Kita tengok di mana berlakunya. Jadi maknanya mungkin nak kata pengawasan tak, tapi feedback. Macam mana dia punya birokrasi ke, atau macam mana dana tu diagihkan. Doktor sebut dalam artikel doktor tu bahawa penggunaan AI, Artificial Intelligence sebagai satu mekanisme untuk dapatkan feedback secara lebih tepat untuk memastikan produk yang kita hasilkan itu kena dengan pengguna dan akhirnya popular dan boleh menjana pendapatan. Ya, IR 4.0 ni sekarang ialah trending. Mana-mana saja kita lihat atau dengar, IR 4.0 ni digunakan, termasuklah di dalam digital kreatif ni. Jadi maksudnya di sini ialah kita dalam AI ni kita boleh mengkaji sentimen sesuatu masyarakat, sesuatu skop ataupun negara, macam mana dia punya sentimen terhadap sesuatu bahan media. Adakah mereka menyukai, mereka tak suka, ataupun preference mereka. Yeah, preference. Jadi ini adalah sesuatu yang bagus untuk kita predict apa dia punya trend semasa. Dan perkara itu kita implementasi dalam pembuatan dasar di Malaysia. Perkara tersebut. Jadi itulah seperti yang saya katakan tadi, dasar tersebut perlulah diperbaiki lagi. Kita kena upgrade lagi lah. Janganlah kita setakat berpuas hati setakat dasar tersebut. Sebelum ni kita pun ada dasar kebudayaan negara. Tapi dasar kebudayaan negara tu saya lihat dia tak sampai ke mana pun. Sampai kita macam kehilangan identiti. Kita nak tengok ni rojak ke apa ke sebenarnya, mana identiti kita. Cuba kalau kita pergi ke Indonesia, contohlah Indonesia lah, saya jiran tetangga kita lihat macam mana mereka begitu megah dengan budaya mereka, sedangkan budaya itu adalah salah satu daripada kehidupan mereka sendiri. Mereka meningkatkan kreativiti mereka, termasuklah mereka yang mencari rezeki di tepi jalan, jadi pengamen dan sebagainya kan. Mereka boleh juga buat macam, mereka juga kreatif seperti kita, mereka boleh broadcast melalui YouTube, ya. Mereka mempunyai pengikut mereka sendiri. Jadi mereka membuat contohnya lawak-lawak dan sebagainya, tapi itu sebenarnya akan menarik lebih ramai lagi orang mengikut trend apakah orang media sosial ataupun anak-anak muda yang sekarang ni trend semasa lah, fashion je, apa je punya cara je, apa idea je kan. Tapi mereka tak melupakan macam bahasa mereka, iaitu bahasa Indonesia. Seperti Malaysia ni kita tak tahu apa, kadang-kadang dia ni cakap apa sebenarnya, apa je cuba je nak portraykan budaya apa sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, kita kaji balik pada dasar kebudayaan negara yang ada 3 prinsip itu, iaitu pertama, kita mesti menerima budaya daripada rantau ini. Jadi rantau ini adalah yang paling dekat dengan kita, iaitu budaya Melayu, Polynesian. Jadi yang kedua ialah kita sebagai agama Islam, kita perlu juga, kita sebagai agama rasmi, kita perlu juga mengambil nilai-nilai pada agama Islam tersebut. Dan yang ketiga, jika ada budaya-budaya yang ada di negara kita, kaum-kaum yang lain sebagainya, yang boleh diguna pakai, kita boleh mengadaptasikan dalam budaya Malaysia tersebut. Jadi saya lihat setakat ni macam seolah-olah
ada satu ketakutan pula nak mempromosikan dasar kebudayaan negara tu. Atau kita nak ada ironi tu doktor, sebab bila kita nak ketengahkan budaya Melayu, budaya ke Malaysia, tapi dia tak dapat sambutan di kalangan penonton. Itulah tak saya dapat katakan. sambutan, tak ada pulangan. Itulah saya katakan. Kita ni macam malu tak bertempat. Kita orang Melayu ni malu tak bertempat sebenarnya. Malu bertanya, malu berapa kan. Jadi kita perlu lihat dari segi itu kita perlu memberi nafas baru pada filem-filem lama. Contohnya di Jalan Ampas di Singapura, zaman Prof tahu juga kan. Sewaktu tu filem-filem Piramli semua tu kan, cerita Tun Fatimah, cerita tu Hang Tua Hang Jebat, Hang Nadim, semua kan itu diperkenalkan semula. Perlu diberi nafas baru. Kita kan sekarang ada 3D animasi, kita ada games, kita boleh mempopularkan. Dan adakah maknanya tu opportunity Prof, tersebut? kalau boleh saya tanyakan berkenaan, adakah perlu kita transisi polisi itu tidak lagi kepada soal pembuatan dan penghasilan, tetapi untuk empower, atau kalau kita sebut di awal tadi democratization, personalization di kalangan perkara-perkara bebas. So polisi itu perlu target kepada mereka ini, bukan saya daripada syarikat-syarikat. Tapi pagi tadi pun saya sempat ada hadiri satu forum. Dan tentang budaya pun ini pun memang kuat dibincang lah pagi tadi. Dan saya ingin bawa ke sini di mana I think yang dikatakan sesuatu bangsa itu, bangsa Melayu specifically, keistimewaannya adalah kerana ia satu bangsa yang dikatakan jiwa halus. Halus kalau translated pada ini orang putih, English is fine. Maknanya halus dan sensitif dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan sejarah, kalau dari segi perfilman, konten dan sebagainya, diberi nafas baru satu, tapi boleh dijadikan satu landasan sebagai satu rujukan, dan untuk menjanakan konten yang terkini, kreatif, yang trending, yang selalu disebutkan sekarang. Apabila kata trending, tetapi diberi nafas baru ataupun diletakkan dalam satu environment yang contemporary. Apa yang Irfan sebutkan tadi, apa yang menjadi kesukaan belia sekarang. So pada saya fikir kita kadang-kadang mungkin age group saya lah, kita mungkin kita macam take for granted yang dikatakan yang orang muda suka, yang muda saja, yang baru saja. Tak semestinya. Betul. Saya fikir ada kematangan, dan sensitivitinya terhadap sejarah. Sebab sebagai manusia yang berbilang kaum pun juga, berbilang bangsa, kita tetap merujuk balik kepada kita punya origin kita, daripada kita datang. Dan origin ni yang dikatakan budaya ni banyak tahap. Dari segi bangsa satu, tapi kalau saya kira, kalau saya cuba bagi culture yang lagi satu, culture yang kata banyak tahap ni, urban dengan rural, ada juga culture. Jadi itu bawa pada soal kreativiti kan doktor, mana awal ke mana, tapi dalam tempoh COVID dan PKP dan juga penjana ini, kreativiti yang bagaimana yang sebenarnya kita perlukan, sebab seperti Prof sebut bahawa bila ada penjana ni tujuanlah untuk kickstart, untuk dapatkan balik momentum. So kreativiti yang mana tu Prof? Kreativiti yang Prof sebut sebagai origin, ataupun kreativiti yang mendatangkan pulangan pantas dan segera? Saya rasa dua-dua ni berkait rapat. Yang pulangan yang inginkan pulangan pantas, satu, tetapi original pun ada. Yang saya nampak, yang saya mengalami lah apabila bersembang dengan rakan-rakan sekerja saya dan juga pelajar-pelajar saya. Masa PKP tu, masa betul-betul lockdown sebelum ni, memberi kita tiap-tiap individu satu period untuk internal reflection. Ini kita mengenangkan balik, kenapalah, memanglah tanya kenapalah berjadi macam ni dan sebagainya, tetapi daripada situlah tercetusnya idea-idea yang dikatakan original. Tapi begitu dikatakan anecdotal, apa yang kita mengalami, masing-masing mengalami. Mungkin Irfan, saya tengok mungkin masa PKP ni dia mesti banyak exercise ni. Kempis pokok. Tetapi dia mesti buat channel. Kan? Workout saya tak pakai gym equipment, tapi kat rumah saya buat jumping jack dan sebagainya. Original content. Itu yang dikatakan democratization of content. Dengan berlakunya penjana ni, saya nampak memberi satu push, satu yang begitu, boleh kickstart lah. Kickstart. Jadi kita original content ni boleh
surface dengan banyaknya sekali dan original. Ya. Dan juga mencerminkan budaya kita masing-masing. Okay, dan saya yakin, saya yakin Kita boleh buat benda kita tu. boleh buat. I never underestimate apa nama the power of the creative community. Ya, Prof, Dr. Vivian Noah itu ada konten dia ada channel YouTube dia. okay. Konten dia very original, dia tunjuk apa yang dia buat sepanjang ngaji itu kan. Adakah boleh tak kalau kita gunakan Vivian Noah sebagai satu case study bahawa bila kita nak buat satu dasar berkaitan dengan kandungan digital, kita kena pastikan orang-orang seperti Vivian Noah ini dan juga Sugu. Mereka ni bukan sahaja boleh bila popular baru kita dekati, tapi bila dia nak start tu dah kita dah boleh bagi boleh. Kita create boleh, satu dasar yang boleh target mereka. kita boleh jadikan mereka sebagai case study. Macam mana mereka actually, kalau kita nak lihat macam mana mereka dapat pengetahuan untuk membina satu kandungan konten tu sendiri. Jadi itu adalah knowledge ataupun education. Jadi macam mana cara education tu mereka dapat? Adakah mereka belajar sendiri menerusi YouTube? Jadi sewaktu pandemik ni lah belia-belia perlu memanfaatkan portal-portal yang menyediakan video akademik yang mereka boleh belajar sendiri. Contoh Sebagai video, bimbingan. bimbingan. Jadi mereka boleh menghasilkan video yang seperti Vivian Noah dan seperti Sugu tu sendiri sebab dia seperti lifelong learning kan. Jadi mereka mesti mengambil peluang tersebut untuk belajar dan upskillkan diri mereka. Jangan static saja. Jadi memang sepatutnya Vivian Noah tu kita jadikan dan Sugu kita jadikan case study dalam pembinaan kandungan konten yang ada identiti Malaysia. Mereka berdua tu ada original content, benda yang kita jarang nampak di dalam YouTube. Tapi kalau di Korea Selatan, kalau boleh saya tarik, ada trend sekarang ni YouTube channel ini dia mula mencabar industri besar. Mereka buat drama, mereka web based. Dia tak ada production house, dia tak siarkan di channel-channel mainstream di dalam YouTube saja dan tontonan jutaan, dapat sambutan yang sangat kuat. Adakah itu masa depan industri dan juga inilah juga contoh yang kita nak lahirkan, bukan sekadar konten original yang biasa-biasa sekadar sebut exercise. Konten seperti itu. Kalau macam tu, macam konten rencana ataupun bercorak cerita drama, siri dan sebagainya, itu ialah kita trending. Jadi kita perlu, kalau kita nak ke depan, kita perlu ikut apa yang keadaan semasa terjadi kan. Jadi sambil tu kita jangan hilang identiti kita. Kita mesti kekalkan juga identiti dalam proses kita menyediakan konten-konten era baru. Adakah belia kita bersedia untuk ke arah itu? Jadi kalau kita kaji sekarang ni, kita belum bersedia lagi. Jadi kita perlu ada satu tindakan daripada pihak kerajaan termasuk SKM ataupun pihak-pihak yang terbabit, contohnya MDEC ya. MDEC dia menyediakan dana daripada penjana disalurkan kepada MDEC untuk membimbing usahawan-usahawan, contohnya membuat bisnes secara e-business dan sebagainya. Jadi opportunity gabungan NGO dan kerajaan ni kita perlu manfaatkan untuk mempertingkatkan lagi, untuk kita bersedia menyediakan konten-konten yang high level, high class macam Korea dan sebagainya. Itulah. Prof, kalau begitu berkenaan dengan konten itu, kita sebut di awal tadi berkenaan dengan customization. Kan adakah kita ketinggalan sebab nampak gaya kita banyak sangat yang kita tak buat. Sedangkan benda ni dah lama kan. Saya kira macam ni, formal education ataupun apa yang dikatakan book smart ya. Okey, itulah satu alur yang tradisional yang memang berlaku buat dah lama, kian lama lah. Datangnya digitalization. Okey. Apa yang dikatakan street smart tu, okey, bukan nak kata yang complementary sekarang pembelajaran dan pengajaran kita di IPT ya adalah dua entiti. Okey, saya selalu walaupun kata macam buat berjenaka dengan student saya pun, tapi memang berseluruh dengan dia, tapi dia bila dia dengar dia fikir betul juga. Saya sebutkan nama dia, Dr. Google dan juga University of YouTube. Okey, dan ini menjadi bahan rujukan. Bukan saja pelajar, okey, bukan saja belia, okey, malah sampai tahap umur saya juga. Dan itu yang dikatakan, tetapi apa yang perlu kita train ataupun amalkan adalah tahu macam mana nak curate ataupun memilih konten yang sewajarnya. Konten kat luar, you tak boleh nak dikatakan control ataupun censor konten worldwide. Channel sekarang merata macam kita cakap tadi. News channel semua nak dapat viewership. Eyeball. Okey, semua nak dapat viewership. Tetapi apa yang dikatakan boleh stand out ataupun from the rest
adalah content you. So balik pada belia yang nak create creative content dan sebagainya, okey. Saya yakin lagi sekali saya sebutkan, okey, yang dikatakan belia dan juga yang darah muda. Darah berderau. Okey. Yang tu yang dikatakan boleh create content yang unik. Okey, sebab kita Malaysia ni kaya dengan bangsa, budaya, you name it, we have it. Doktor, dia sebut tentang Dr. Google ya dan juga YouTube tu, ada saya punya persepsi bahawa yang mendapat manfaat paling besar daripada Google dan YouTube adalah mereka yang berada di bandar, kerana mereka tidak ada language barrier. Tapi mereka yang berada di luar bandar yang mungkin penguasaan bahasa Inggeris agak ketinggalan, mereka tak boleh menggunakan dua platform ini sebagai bimbingan. Apa komen Prof? Kalau dikatakan perbatasan bahasa ya, mungkin itu satu, tetapi apabila yang dikatakan sebab konten daripada Dr. Google dan juga YouTube kalau boleh sebut di sini ya, okey, adalah kita perlu ingat visual. So saya kira kalau Irfan cuba, kalau you tengok satu YouTube channel kan, volume you tutup pun, tapi you dah boleh, bukan nak kata agak, tapi boleh tahu apa yang dicuba sampaikan. Jadi komunikasi secara visual tu begitu efektif sekali. Jadi saya yakin bahasa tu, dan bukan satu masalah yang besar. Bukan satu masalah besar dan boleh dipelajari. Saya nampak saya pernah mengalami dengan pengalaman sendirilah ya. Penguasaan bahasa pelajar-pelajar saya meningkat. Okey, sebab saya tengok YouTube movie. Dia terpaksa belajar bahasa Inggeris itu kan. Prof, kami nak juga tanya secara nakal. Ada bila sebut tentang perkara ini, sebab doktor pun sebut bahawa belia dan mahasiswa tak bersedia, adakah pelajar-pelajar di UiTM dan UPSI tidak bersedia? Sebenarnya adakah itu yang cuba disampaikan malam ini, doktor? Bukan saya sebenarnya apa yang dikatakan tu macam high level lah, tapi kita ke arah itu tersebutlah, maksud ke arah professionalism untuk meningkatkan kandungan konten, buatan konten dan sebagainya. Cumanya saya nak highlightkan kita kekurangan konten tempatan, digital content Malaysia, all those knowledge tentang walaupun you belajar sains ataupun matematik pun, you still refer pada US, Europe, so you tak ada yang home base. You kena create home base lagi lah. Maknanya kita tak perlu apa yang dikatakan centric, western centric ataupun barat. Tak semestinya. Kita reference kita banyak. Betul. Dan cuma sekarang ni kita nak buat gabungan tu. Create more content. Create more content, tapi gabungan tu. Macam cakap tadi, Prof cakap tadi kan tentang apa nama reference dengan Jalan Ampas, sampel. Cuba tengok betapa apa yang dikatakan timelessnya cerita P. Ramlee. Fourth generation pun bila tengok cerita P. Ramlee, dia boleh relate. Dia boleh dapat joke tu, dia faham. Value Yang saya kan kalau saya berdiri saya tengok peminat semua ni dia ada generasi wave baru. So itu klasik, apa yang dikatakan klasik example good content timeless. Maknanya boleh apa ni, orang akan ingat sampai bila-bila. Generasi. Betul. Mungkin yang terakhir sekali Prof, apakah kita punya harapan berkenaan penjana cukup baik, MDEC sudah melaksanakan secara sangat berkesan, tapi menjelang bajet 2021 ini apakah harapan Prof supaya dasar itu lebih kurang birokrasi dan lebih fokus kepada industri dan juga individu-individu kecil ini? Yang terakhir Prof, dalam masa 30 saat, 1 minit. 30 saat. Saya kira kita perlu merangkumi the whole spectrum. Maknanya yang dikatakan seorang one man two man operation tu sampai the big yang ni, okey. Tapi mungkin secara sharing ataupun kita apa yang dikatakan kita cuba tunjuk aja, okey, macam walaupun kata birokrasi borang tetap borang. Tak apa, tapi kita kena melalui juga. Okey, so I think saya pun insya-Allah saya nampak ini satu permulaan yang bagus. Okay, very positif. Saya kira tak banyak negara lain dunia ni yang buat tahap macam apa yang kita buat sekarang ni. Dan perlu di-continue. Ya, yang dah perlu di-continue. Cuma itulah saya kata seperti apa yang Prof cakap tadi, doktor cakap tadi, monitoring dia. Pemantauan. Saya tak faham Prof. Doktor, terakhir doktor. Soalan yang sama. Sama juga saya macam Prof, cuma saya nak tambahkan sikit. Kita perlukan satu monitoring yang telus lah. Kita tahu dari mana duit itu diagihkan, kepada siapa dan apakah impactnya, apa dia punya outcome dia. Jadi kita kan tu lebih jelas dan lebih telus lagi dan lebih banyakkan lagi kandungan tempatan. Ya, terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak Doktor kerana bersama dengan kami Darah Muda bicarakan tentang kandungan digital ni. Saya nampak
kita ada masa depan yang baik dan arah yang jelas. Kita bukan sekadar nak dasar yang berikan kewangan tapi juga menyelesaikan masalah di kalangan belia. Dan itulah discussion kami, perbincangan kami di Darah Muda. Teruskan bersama kami Darah Muda pada episod seterusnya dan kami terus berkemping pada anda untuk menjaga penjarakan sosial, jaga kesihatan, pakai tutup muka di tempat awam. Sekian daripada saya Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda.